minggu yang pertama daripada 24 pasukan yang bertanding di PMSLC musim bunga kali ini. Tapi perlu diingatkan kepada anda semua 24 pasukan ini akan bermain di dalam ketiga-tiga musim PMSLC. So tak kisahlah mereka perform ke, mereka tak perform ke, mereka tetap akan main 1 tahun. Cuma ada kemungkinan lah mereka akan membuat rombakan kecil ataupun besar pada transfer window untuk musim akan datang. Tapi untuk sekarang ini kita fokuskan terlebih dahulu kepada pasukan-pasukan yang ada. Inilah dia, Sunhawk. Bumi penuh kehijauan. Yap, Sunhawk. Bumi penuh kehijauan tu pasti. Seperti anda lihatkan penerbangan bermula daripada kawasan berdekatan dengan kawasan Winds yang pergi ke arah utara di pertengahan Kau dan juga Mong Nai. Satu penerbangan yang baik untuk kesemua pasukan turun ke tempat mereka. Sepertinya MRPX kini akan meletakkan dengan begitu besar sebenarnya pemain-pemain mereka. Sami ada 1 orang saja di kompau kecil 1. Yoru pun sedang berada 1 kompau kecil. Sangat-sangat berani dan seperti mereka memang betul-betul yakin dekat sini tidak ada masalah apa. Sebab sekarang ni mereka juga tahu drop spot pasukan-pasukan yang lain, lagi pasukan dari Indonesia yang ada dekat dengan sana. Tapi sekarang ini Team Flash ada tetamu. Tak, Team Flash yang berada di sini. So maksudnya, Face Clan tak ada kan? So bootcamp kosong. Dan sekarang ini yang berminat untuk bootcamp adalah Team Flash dan juga Sam9. Cuma kalau kita lihatkan sekarang ini, mereka berada di 2 posisi yang berlainan. Bermakna ada kemungkinan sebenarnya mereka tidak akan berlawan sesama sendiri. Walaupun berada di satu kawasan, iaitu kawasan bootcamp. Untuk beberapa kawasan lain kita lihatkan tadi RRQ Ryu di Camp Charlie. Kemudiannya MOV GPX mengambil alih tempat yang ditinggalkan oleh U2O2 iaitu di Sahmi, Nakham. Kemudiannya NKT pula mengambil kawasan Mong Nai. So itu adalah antara beberapa adaptasi lah ataupun perubahan drop spot lah yang dilakukan oleh beberapa pasukan yang ada. Benar sekali, di mana seperti anda saksikan ketika ini main-main daripada FL. Pengutipan barangan sepertinya hampir mencukupi untuk mereka terus melanggar Rosemary. Satu posisi yang terlampau terbuka. Namun tiada siapa yang boleh mengganggu mereka. Rosemary bergerak pergi saja berkawasan ini. Tapi Hans For You sedang berada di bahagian atas bukit. Melihatkan saja pergerakan daripada Genfast sebentar tadi. Tembakan yang agak baik daripada Rosemary. Namun itu belum cukup lagi untuk menjatuhkan Genfast. Nasib ada kenderaan tadi. Kalau tak ada kenderaan mungkin sukar sikit bagi mereka ataupun Genfast keluar dari tempat tersebut. Ya, tapi BTR memang berada di rumah L. Agak jauh juga sebenarnya Genfast pergi cari kereta tadi. Sedikit berbahaya sebab kita tahu Alter Ego walaupun mereka ambil Camp Alpha, mereka akan hantar seorang pergi atas bukit. Kemudiannya seorang juga di kawasan compound di sebelah kanan tersebut di bawah Hatin. Dan itulah yang menyebabkan tadi Genfast sedikit berbahaya. Hampir-hampir dijatuhkan, hilang separuh nyawa tapi masih lagi hidup. So itu yang lebih penting lah kerana tidak ada mata yang akan diberikan kepada pihak lawan. Di kawasan Quarry dan juga Ban pula kita lihatkan ada kelibat Zerzia dan juga Pygmy. So, kemungkinan besar bulatan kita sebenarnya pergi ke bahagian kanan dengan pergerakan yang dilakukan oleh beberapa pasukan. Di bahagian belakang juga ada Zerzia. Zerzia memang dah ada dekat situ. Sekarang ini ditukarkan kepada Pygmy. Tapi inilah dia pasukan yang paling perform pada hari semalam dari segi pengutipan mata. Pygmy dengan 2 kali chicken dinner di peringkat last chance. Tapi hari ini kita ada 8 lagi pasukan yang paling solid lah senang cerita di group stage. Tak perlu pula lalu last chance. Pastinya ianya akan jadi satu permainan yang berbeza, itu pasti. Dia dah susun dah dekat leaderboard tu. Dia dah susun dah ikut kedudukan mereka di peringkat kumpulan. So RRQ Ryu of course nombor 1, Vampire nombor 2, NKT nombor 3, Void nombor 4, Sam9 nombor 5 dan seterusnya sehinggalah Boom yang semalam berada di tempat yang ke-8 untuk last chance dan juga ke-16 semestinya untuk peringkat kumpulan secara keseluruhannya minggu pertama. Susunan yang seharusnya juga lah kan. Top 8 dulu awal, lepas tu top 8 yang seterusnya. Tapi seperti yang kita lihatkan ketika ini,
Sam9 macam dah gerak awal tadi kan. Mereka macam dah keluar di satu posisi. Saya macam berperasan bayang mereka. Ya. Tak ada fight pun yang berlaku di bootcamp apa agaknya. Flash dan Sam9 perjanjian aman damai kot. Tapi sebenarnya kalau tak perjanjian pun, kalau dua-dua tak turun dekat tempat yang sama, iaitu bahagian tengah, biasanya memang mereka akan decide untuk satu pergi belah atas, satu pergi belah bawah. Banyak kali juga kita lihatkan apabila ada dua pasukan yang berkongsi kawasan bootcamp tersebut, itulah yang terjadi kepada mereka. Kerana kalau nak lawan pun sekarang ini, dia masih lagi terlalu awal lah. Sekarang ini belum lagi ada first blood pun. So kalau awak start lawan, bermakna itulah dia first blood yang akan terjadi pada pusingan kali ini, di mana kita tahu untuk Super Sunday ini lagi sakit daripada group stage. Group stage main 12 pusingan. Last chance main lagi extra 6. Bermakna kalau ikut dari segi mata, sebenarnya mereka dah main 18. Tapi untuk Super Sunday punya point, ini 6 pusingan hari ini, inilah 6 pusingan untuk minggu yang pertama bagi pengutipan mata mereka. Setuju, Zuxi. To BTR. Bigatron Breed Alien. Pasukan mereka dalam pergerakan yang agak aktif daripada tadi. Setelah mereka dikecari oleh AE, mereka bergerak posisi yang lain. Namun sekarang ini ada dua di atas bukit tersebut, dua di kawasan bawah sedikit. Sam9 juga dah menjumpai satu perumahan di dalam kuari ini. Mungkin mereka akan mengambil masa yang agak lama lah sebelum melangsungkan lagi perjalanan untuk pasukan mereka. NKT hampir-hampir hilang satu pemain mereka kalau anda lihatkan. Mungkin ada posisi yang benarkan dia untuk selamat. VPE pelanggaran kawasan ini akan menjadi pelanggaran yang pertama yang terjadi di mana STX. Satu pemain mereka dah jatuh. Stun dengan yakin yang masuk terus sebagai dalam. Tetapi pemain Terang XIX dapatkan satu terlebih dahulu. Ada bom tangan yang sedang dibaling. Tapi ada juga bom yang akan terus dipegang oleh Terang X ketika ini. Mereka dah mula datang dengan rakan-rakan. Lemparan ke depan, tak dapat sesiapa. Rakan di bahagian belakang telah pun tiba. Pegang DBS juga daripada seorang Tony K. Dia yang dapatkan satu terlebih dahulu. Rakan dia telah pun berada di bahagian kiri. Boom. Satu lagi akan dipegang oleh Tony K dan juga Schwab. Mungkinkah akan ada kejatuhan yang terjadi selepas ini? Ya, semestinya akan ada kerana sekarang ini kedua-dua pasukan memang betul-betul full commit untuk berlawan. Sehingga ketitisan peluang yang terakhir, dan itulah dia Tony K dengan satu bom tangan yang tepat mengenai Rabis. Sekarang ini BTR mungkin berminat untuk menjadi pihak ketiga. Mereka dah duduk di kawasan atas bukit dan ini mungkin akan menjadi satu kerugian kepada kedua-dua pasukan dengan break menjadi mangsa sebenarnya kepada BTR. Vampire juga, Nuzi dijatuhkan pula oleh Satar. So kejap lagi, even though mereka menang, kemungkinan Vampire akan dilanggar oleh BTR dan itulah yang akan berlaku pada waktu ini dengan Schwab. Telah pun diberikan satu green light untuk bergerak tapi malangnya sempat ditembak juga oleh Lapar. Tony K tinggal berseorangan. Tony Kurniawan kena berlawan dengan pemain-pemain Indonesia ini. 1 lawan 4 untuk beliau. Sama ada dia clutch ataupun ini akan menjadi penamat juga untuk Vampire. Tapi kelihatannya sukar untuk beliau lakukan apa-apa dan itulah yang terjadi. Inilah satu perkara yang menakutkan pasal Sunhawk. Bila awak start lawan, lagi-lagi di kawasan low ground ni, pasti akan ada pihak ketiga. Clean. BTR, clean. Oh, dah ada lagi satu, pihak keempat pula. Oh, baru cakap clean. MRPX ke? Ya, MRPX di seberang. Nasib baik hendak ni tersangkut. Kalau tidak, tadi dah mungkin pergaduhan yang tak ada otak akan terjadi. Salah satu kenderaan mereka tersangkut, susah tadi. Melaju betul tu nak pergi kejar. Namun, kejatuhan Lapar berada di satu posisi yang susah tadi untuk diangkat oleh mereka. Dan lihatkanlah, walaupun tersangkut, mereka ada waktu untuk pergi ke harapan sedikit. Cuma untuk menamatkan riwayat, Lapar tidak akan ada kesempatan itu. Dan di sini anda lihatkan pula daripada MRPX. Ada 4 pemain mereka yang ada di setiap sudut yang tertentu. BTR 3 di dalam compound, ada seorang di atas bukit, tapi Team Flash berhadapan NAE. Ya, Team Flash, pasukan yang hebat di dalam mengejutkan pihak lawan. Mereka teruskan sekali lagi dengan itu adalah tempat keramat. Dekat situlah Kenny kena waktu dia cuba nak ambil kenderaan. Dan kali ini Rosemary pula yang menjadi mangsa mereka. Satu mata singkir untuk Team Flash. Zai okay, untuk dapatkan Satar. Satar dihabiskan secara langsung. Alva dijatuhkan pula oleh Kuang. Wah. Team Flash ni, diorang punya position ni kan jauh sebenarnya antara satu sama lain. Tetapi mereka macam tahu dekat mana tempat yang mereka boleh duduk untuk mereka dapatkan mata. Ya.
Ingat kelak AE. Rugi terus dua pemain mereka. Lesap begitu saja. Tapi di Xavier berminat pula untuk datang kawasan ini, memberikan bantuan, memberikan tekanan sebenarnya. Dan salah seorang pemain Flash akan menjadi mangsa. Dan begitu awal lapar, jatuh pula di satu posisi yang lain. Dan hilang terus. BTR betul awal tadi mereka bermain dengan cukup baik dengan 4. Tapi sekarang ini mereka hilang 2 pula. Dalam pertembungan itu, para Jin. Jarak jauh NKT yang dilihatkan. Bahkan jarak jauh itu hampir-hampir untuk terkena. Tapi mungkin sekadar rendering sahaja. Dan Lamborghini ada buggy yang boleh dibawa pergi. Sekarang ini bulatan juga sedang bergerak. Dan pilihan yang tepat dalam situasi ini adalah untuk fokuskan bulatan terlebih dahulu. Ada juga Levis di hadapan ini, mungkin dia boleh kutip untuk bergerak maju ke dalam bulatan. Sam9 depan muka pula ada Zerzia. Ya. Mangsa dalam situasi itu. Nasib baik ada pemain geek yang membantu mereka daripada satu bos yang lain. Megamind juga sempat ke? Tak. Megamind dah dikeluarkan tadi oleh sebab dah nampak satu markah untuk Geek Fam. Dan Revival memang berjaya untuk dilaksanakan. Sam9 tak dapat satu pun dalam pertembungan tersebut. Kat Malang, tapi kedudukan Yuhai tadi memang begitu cantik lah. Cuma tempat dia juga agak terbuka untuk dilihat oleh Megamind. 14 pasukan dalam permainan kita, hanya Team X dan juga VPE saja. Ketika ini telah pun menjadi mangsa. Rajin daripada jarak jauh. Lihat ada Joe Branky di harapan sana. Berikan beberapa tapping-tapping saja kepada pihak lawan. 2 mata singkir. Apa ada sekarang untuk di Xavier. Merupakan stage yang ketiga. Menang kembali kepada Pygmy. Lamborghini pula kalau anda lihatkan ke posisi yang diperolehi buat masa sekarang ini agak menarik juga. Mereka ada lagi dalam belatan, mereka juga ada compound untuk mereka duduki. So mereka boleh dikatakan selamat daripada tempat yang terlampau terbuka. Tapi malang untuk Flash ketika ini, Gosu di kawasan luar belatan macam keseorangan, seperti kena berpecah dua. Ya, tapi ini belum bulatan yang terlalu sakit, so diorang boleh lagi ambil masa sebenarnya untuk mungkin masuk ke dalam. Sebab semestinya dia tahu dekat bahagian hadapan itu sudah pun ada pasukan yang bersedia menanti. Dengan Gosu sekarang ini cuba juga untuk pergi ke depan, cuba untuk menyelit masuk ke dalam bulatan yang seterusnya. Snipes akan dikunjungi oleh pemain-pemain MRPX. Snipes berseorangan sebenarnya di kawasan Sniper Tower ini. Ada satu bom tangan cuba untuk dilontarkan ke arah beliau, tapi bom tangan tersebut tidak tepat mengenai beliau. Tapi Snipe sempat untuk menjatuhkan satu juga. Cuma yang akan mendapatkan hasil pada waktu ini, yang betul-betul akan menuai hasil adalah Boom Esports. Dia tahu dekat kawasan pondok tersebut, di kawasan Sniper Tower itu ada seorang pemain. Dan apabila dia nampak MOV GPX push ke kawasan Sniper Tower tersebut, apa yang dilakukan adalah dia biar dulu mereka lawan sesama sendiri. Dan kemudiannya masuk campur, dan sekarang ni akan ada beberapa mata tambahan untuk Boom. Ya, Snipes akan dibakar hidup-hidup. Manakala Genforce berjaya untuk dapatkan Aizen. Geek tinggal 2 sahaja. Permainan yang selesa dapat dilihatkan sekarang ini untuk kebanyakan pasukan dari Indonesia RRQ. Di pertengahan. Pasukan mereka belum memberikan apa-apa kejatuhan kepada pihak lawan. Tak silap saya, tetapi Audrey, Boom yang akan dibaling selepas ini akan kena ke tidak. Zuxi terus pergi ke depan dengan yakinnya. Pemain tersebut memegang satu bom tangan. Oh, lamanya dia memegang bom tangan tersebut. Dan Zuxi mudah saja untuk dia mendapatkan mata singkir ini. Damrut pemain yang terakhir. Satu demi satu pemain Geek Fam berjaya untuk dikeluarkan daripada pelbagai sudut. Ya, sekarang ni mereka dah tahu di manakah kedudukan Damrut. Mestinya ini akan memudahkan sedikit Bigatron Red Aliens untuk menyelesaikan Geek Fam yang mungkin akan menjadi pengganggu mereka di bahagian selatan tersebut. Tapi Yudo Lions juga akan mula berlawan pada waktu ini dengan Void Esports. Yudo Lions malangnya untuk Kluk. Dia terjatuh daripada kenderaan, tak pasti ditekan oleh siapa. Mungkin oleh D Xavier. Daripada bahagian jauh mungkin. Dengan D Xavier pun tadi mendapatkan satu pemain Flash. Tapi malang untuk Levi's, dia terkorban di tangan Playzone. Bayangkan kawasan permainan sebenarnya masih lagi agak besar. Baru bulatan yang keempat.
Tetapi banyak pasukan yang memikirkan satu checkpoint dan juga rotasi yang lebih kurang sama membuatkan mereka berlawan tidak henti-henti pada waktu ini dengan para jin berpusing-pusing. Luke lawan berjaya untuk diangkat kembali, cuba untuk menunggu timing yang tepat untuk melepaskan tembakan ke arah main Void. Yang sekarang ini ada ramai di hadapan beliau, tapi malangnya kedudukan Luke telah pun dilihatkan terlebih dahulu. Dia jatuhkan dan dihabiskan secara langsung. Tapi Chua sempat juga untuk memberikan tekanan kepada Void. Olio dalam keadaan knockdown. Xavier akan terkeluar terlebih dahulu. Tapi Jimmy di sini memberikan segala bantuan yang diperlukan. Tembakan dilepaskan. Alamak, Jimmy sayang, 1000 kali sayang. Memberikan damage kat situ tapi tidak mencukupi untuk mendapatkan Maxius. Void tinggal 1. Tapi Yudo Lions juga tinggal seorang pemain, Leon Dizzy. Dan dia juga telah pun terkorban. Mungkin ditembak oleh Pygmy daripada bahagian sebelah kanan. So, 9 pasukan tiba-tiba je yang tinggal di dalam permainan kita pada ketika ini. Namun sekurang-kurangnya untuk Alliance tadi mereka ada 4 mata singkir. Okay, antara markah Saguhati juga mereka boleh dapatkan untuk pusingan tersebut. Terlampau banyak tadi yang menekan mereka. Nak mengharapkan mereka boleh masuk dengan selamat memang susah. Adanya Void lah, adanya pula Xavier berpusing-pusing terhadap pasukan mereka. Tak nak kena juga fight dalam situasi tersebut. Tapi lihat kalah AE berhadapan dengan BTR tadi. Salah seorang pemain BTR jatuh terlebih dahulu. Pasukan ini yang paling agresif sekali sebenarnya. Mereka ada 8 mata singkir walaupun hanya tinggal 2. Memang permainan yang cukup menarik lah dari BTR. Masih hidup lagi pemain terakhir daripada Team Flash. Tapi Loyu nampak ke? Loyu nampak ke? Belum lagi. Tapi penungguan yang dilakukan oleh Loyu dekat sini mungkin boleh menghadiahkan satu lagi mata tambahan kepada Sam9 untuk Team Flash. Yang satu-satunya pemain yang tinggal dan dia tidak ada first aid untuk dia kena pakai. So dia kena juga untuk bergerak bersama-sama dengan Playzone pada waktu ini. Dan dia tahu depan dia tadi ada orang. So timing yang tepat juga untuk dia melakukan pergerakan selepas dia dengar pemain Sam9 tersebut telah pun berlalu pergi meninggalkan kawasan ini. Tapi kita lihatkan kawasan high ground cuba untuk dipilih oleh Team Flash. Sam9 mengambil keputusan untuk berlawan di kawasan compound ini, di mana di sini adanya Geek Fam. So 2 pasukan yang biasanya bertembung di Ferry Pier mungkin akan bertembung pada waktu ini. Damrut berlawan dengan Kenny, Loyu dan juga Dap. Damrut ada DBS. Tetapi pemain Sam9 seolah-olah dah tahu lepas ni depan muka mesti ada bom. Itu yang berlaku. Bom tidak tepat nampak kayanya. Damrut, adakah dia akan keluar? Damrut akan memberikan damage dan tidak. Seolah-olahnya mereka dah tahu terlebih dahulu. Kalau mereka tak tahu mungkin mereka yang... tetapi Team Flash walaupun dia berseorangan, dia berjaya untuk dapatkan 1 sekurang-kurangnya. Nyawa sangat sedikit. Kalau dia banding bom ni, mungkin dia juga yang akan kena. Dia terpaksa untuk pergi ke kiri. Tetapi tembakan dia lebih tajam. Zerzia tinggal seorang saja. Pemain ni langsung tak ada first aid. Dia bukan akan mati di tengah zon biru. Tetapi apa yang boleh itu dilaksanakan pemain ini. Clutch ke? Nyawa dia sedikit. Sangat-sangat sedikit. Dia tak boleh kena zon biru langsung. Dia terpaksa untuk pergi ke depan sedikit. Main itu terpaksa pula untuk bermain di kawasan zon biru. 1 mata singkir lagi diambil, 2 dia dapat. Ketukarkan kembali kepada DBS, tidak. DBS dia tak ada bullet langsung. Yang clutch dalam situasi ini 5 mata singkir untuk mereka. Bukan setakat dapat survive secara berseorangan tetapi dapat clutch terhadap Zerzia 1 lawan 3 semestinya. Ini kalau di dalam perumpamaan bahasa Inggeris, too much to ask. Terlalu banyak yang dipinta daripada beliau. Wah, memang betul-betul garang lah daripada Yang. Satu kawalan situasi yang tenang sebenarnya. Pada saat dia lawan 1 lawan 1 tu pun, dia tahu dia dah tak ada zone. Apa yang dia buat adalah, dia pergi saja terus ke kawasan pondok tersebut dalam keadaan dia bersedia untuk melepaskan apa-apa pre-fire. Dan even though dia dah tahu dah 1 pemain di dalam itu, dia masih lagi berpusing-pusing membeli masa supaya dia dapat satu tempat ataupun satu timing yang sedap untuk dia membuatkan tembakan yang terakhir tersebut. Tapi inilah dia 6 pasukan terakhir yang masih lagi ada dalam permainan kita. Indonesia masih lagi ada 5 pasukan dengan 1 lagi adalah Team Flash tersebut yang tinggal berseorangan. So boleh dikatakan ini adalah chicken dinner untuk pasukan Indonesia. Cuma pasukan Indonesia yang mana satu sahaja itulah yang akan menjadi tanda tanya. Tapi BTR ketika ini dia dah ada markah chicken dinner. Nombor 1 placement point tu telah pun ada untuk mereka. Tembakan bom tangan datang tepat kepada Okta. Dia memberikan damage. Okta juga menerima damage yang agak banyak. Chan Foss di bahagian belakang. Tapi lihat kalau upon beat.
Pergerakan Pygmy ini berjaya itu dilihatkan dan lihatkanlah Yami akan mengambil satu lagi mata singkir terhadap pemain AE. Bukan ambang saja yang diperlukan dan itulah dia 12 mata singkir. Bigetron Red Alien, permainan yang begitu menarik sekali sedang ditunjukkan oleh pasukan mereka. Sangat-sangat mantap dari Bigetron Red Alien. Ya, mereka dah ada 12 mata singkir. Lihatkanlah Zuxi. Zuxi kalau di peringkat international memang dia jarang lah tidak bersinar. Secara konsisten dia memang akan bersinar. Mungkin kalau di PMPL Indonesia dulu kan, Zuxi mungkin sedikit tenggelam lah. Ada momen dia tapi tidaklah sebanyak kalau bermain di peringkat international. Itulah antara kekuatan untuk Zuxi. Tapi pada waktu ini Boom kena pergi ke bahagian hadapan. Satu main mereka telah pun dijatuhkan. Tembakan yang baik daripada Snape. Satu gangguan daripada Yami yang mungkin sedikit perlahan daripada bahagian atas bumbung tersebut menyebabkan walaupun dia dapatkan kejatuhan tersebut tapi rakan dia telah pun terjatuh pada waktu ini. Dia kena pergi ke depan cepat. Asa mungkin sedikit lewat untuk memberikan bantuan tapi yang sempat untuk mendapatkan Jet Force. Yang masih lagi ada top 4. Sila-sila Hari Bulan boleh jadi dia juga dapatkan chicken dinner sebab sekarang ini 3 pasukan yang lain ini pun mereka tengah fokus untuk berlawan sesama sendiri. Ui, Siang. Nyawa dia 3 titik saja. Dan memang tak kena siapa pun ganggu dia. Kerana dia bersorangan saja di bahagian atas. Di bawah ini begitu busy. Dengan perlawanan yang sedang terjadi kepada pasukan mereka, mereka macam anggap memang tak ada siapa lagi dah. Hanya mereka saja yang ada di bahagian bawah ini. Jadi mereka memaksa perlawanan ini berlaku. Cuma Yami, pemain yang terakhir, ditekan cara beramai-ramai. Yami, dia dapat satu, dia dapat dua. Satu lagi di kawasan luar. RRQ pastinya akan merasa sangat-sangat tidak selesa. Tetapi tetap ada kelas berlaku. ML dan belakang ada Pygmy. Berjaya itu dapatkan, berjaya itu dikeluarkan. Tetapi ML, 1 lawan 1, 1 lawan 2. Kalau dia dapat selamatkan pemain RRQ tersebut. Sol, kalau dia chicken Rizal, macam mana ni? Oh, sayang sekali untuk yang bacaan bom tangan yang tidak berapa baik sebentar tadi. Menyebabkan sekarang ini RRQ telah pun selamat untuk mengangkat kembali rakan pasukannya. So mereka akan kembali kepada 2 orang pemain 2 lawan 1 situasi pada saat-saat akhir ini. Adakah yang sekali lagi mampu untuk melakukan clash ataupun tidak? Kita tahu tadi dia berjaya untuk menjatuhkan 3 pemain Zerja. Sekarang ini berlawan dengan pasukan yang paling barbar dan agresif untuk PMSLC musim bunga kita kali ini. Berlawan dengan RRQ Ryu. Adakah dia mampu ataupun tidak untuk mengawal situasi dengan begitu baik sekali? Dengan sekarang ini kita lihatkan kepulan asap telah pun dibuka untuk mengaburi mata pemain RRQ. Tetapi tembakan yang telah pun dibaca dengan sebaiknya oleh Nerpeko menutup game kita yang pertama dengan kemenangan chicken dinner untuk pasukan yang memang perform pada peringkat kumpulan kita, iaitu RRQ Ryu. Uish. FL Team Flash Nombor 2, 5 mata singkir. Satu perkara yang tak disangka-sangka. Tapi RRQ, tenang juga mereka mengendalikan situasi tersebut. Walaupun hampir di-clutch oleh Yami yang memang selalu buat benda tersebut. Sekarang ini RRQ naik jaga nafas lega menunjukkan chicken dinner yang ada untuk diri mereka. Lihatkanlah senyuman untuk Hexas tadi kepada